Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anakku, mari kita hari ini berbincang santai berkaitan dengan kehebatan inovasi. Ya, teknik-teknik inovasi yaitu satu syarat untuk menjadi negara maju. Negara maju adalah negara yang mencipta. Negara kalau tidak mencipta, dia tidak menjadi negara maju. Dia tidak boleh jadi negara maju. Contohnya, jika dia hanya membeli, tidak kita membeli peralatan ketenteraan, senapang, senjata, meriam, kereta kebal, kapal terbang, beli saja. Ya. Jika sekiranya negara yang menjual itu attack, serang, maka dia dalam keadaan kesusahan sebab dia menjual, tentu dia jual barang-barang yang tidak elok. Ya. Kita tak ada inovasi, tak boleh nak repair, tak boleh nak ada maintenance, tak sempat. Ya. Dan dia hantar barang-barang yang tak elok. Ya. Jadi kalau benda tu ada teknologi canggih pun, dia rosak, tak boleh nak repair, tak boleh nak attack balik, tak boleh nak tembak, tak boleh nak terbang. Jadi masalah. Ya. Jadi anda kena, rakyat semua kena menjadi negara yang mempunyai negara rakyat yang mencipta. Dan buat satu inovasi daripada pemikiran kita, kreatif, kreativiti kita buat inovasi tambah baik daripada benda yang ada. Ya, benda yang dah ada, kita tambah baik. Okay, mari kita bincang bersama-sama apa dia berkaitan dengan inovasi. Okay, macam mana kita nak cari dah? Macam mana kita nak buat inovasi? Banyak idea-idea yang boleh kita dapat. Ya, daripada jari ini saja, ibu jari ini saja, kita boleh dapat banyak inovasi. Banyak ciptaan yang kita buat. Jari, daripada jari ni orang boleh buat thumbprint. Orang boleh buat ketik kuku. Orang boleh buat inai, catkan dia bagi cantik. Orang boleh buat alat nipis tu jadi dikilat. Daripada jari saja. Banyak inovasi yang dia boleh buat. Ya. Boleh buat pen yang pegang senang. Ya. Macam-macam. Ya. Daripada jari. Buat thumbprint. Buat chalk. Okay. Buat stand. Ya. Daripada jari. Daripada gigi. Bersenyum saja, pintu terbuka. Pintu terbuka. Senyum. Ya. Pergerakan bibir dia boleh baca, pergerakan gigi dia boleh baca. Security. Ya. Okay. Itu inovasi fikir. Ya. Jadi dalam tempat anda fikirkan 5 masalah yang paling besar di taman anda. Tamanan laboratorium. Kotor, nyamuk Aedes, denggi banyak. Ya. Longkang tersumbat. Apa masalah lagi? Masalah elektrik, masalah air yang selalu putus, masalah jalan yang kotor, masalah keliling taman yang semua samun, masalah sampah, masalah bau busuk, macam-macam. Jadi bila anda dapat 5 masalah tu, anda tengok masalah yang paling besar sekali dan buat tiap-tiap satu masalah tu, proposkan, brainstormkan 5 penyelesaian. Ya, masalah taman tadi 5 penyelesaian nak buat apa? Daripada masalah busuk apa semua tadi, kotor, tak bersih, kita buat gotong royong, kita buat tanam pokok bunga, kita buat pintu gerbang supaya masyarakat bangga, bila bangga dia duduk dekat situ, dia akan jaga kebersihan. Akan ada kerjasama dan dia rasa malu untuk buat benda-benda yang kotor. Jadi satu penyelesaian boleh selesaikan masalah-masalah yang kita nampak besar tadi. Ya. Jadi buat satu-satu. Satu tahun ni buat satu inovasi. Itu di tempat anda, sekitaran. Tengok sekitaran anda. Kemudian di bidang anda. Bidang apa anda sekarang berada? Bidang ekonomi, bidang pendidikan. Ya, banyak inovasi boleh dibuat dalam bidang ekonomi. Banyak inovasi di bidang pendidikan. Cara mengajar, cara bagi orang faham. Banyak inovasi itu boleh buat dalam bidang ketenteraan. Contohnya di bidang pertanian. Boleh buat drone. Boleh buat kapal terbang. Ya. Banyak inovasi dia boleh buat dalam bentuk bahasa, nyanyian, doa, baca doa Allah dengan cara yang inovasi supaya dapat menarik hati-hati. Cara ni bagi ceramah, inovasi bentuk ceramah, ya, menggunakan alat pandang dengar yang berkesan. Ataupun anda di bidang kepakaran anda, bidang pakar perubatan, pergigian, anda pakar ortodontik, pakar kesihatan awam. So, inovasi dalam bidang-bidang anda buat. Ya. Selain daripada itu, anda boleh dapatkan idea daripada masyarakat yang komplain daripada kerja yang anda buat. Ya, dia komplain, dia bagi tahu yang ni susah nak bersihkan supermarket ni, alat-alat dia susah nak buat. Nak bersihkan kawasan yang besar, macam nak cepat bersihkan dia. Ataupun anda sendiri menghadapi masalah tu,
Dan anda try fikir bagaimana nak selesaikan masalah itu. Ya. Ke setiap satu masalah yang kita dah ada 5 satu masalah tu, fikirkan 5 penyelesaian dia. Ya. Dan buatkan ikut keutamaan priority. Kemudian pilih satu penyelesaian yang baik, yang ada wow factor. Wow, dia orang tengok, wow, yang ini dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan tenaga, dapat menjimatkan wang, yang ada daya tarikan. Dia cakap, yang ini saja, mesin rumput dia boleh potong rumput, boleh potong kayu, dia ringan, dia boleh bawa ke mana-mana, hutan, naik bukit, turun bukit, semua boleh. Bukan dia dibuat, dia boleh dibuat oleh kanak-kanak, dia boleh. Tapi dia boleh memotong, dia boleh cekap daripada mesin rumput yang bising, yang mengeluarkan banyak pencemaran udara. Anda juga boleh membuat projek hybrid jika anda tidak mampu seorang-seorang, tak ada peruntukan, tak ada bajet, ataupun tak ada tenaga kerja, buat bersama-sama dengan kawan-kawan, buat bersama-sama dengan agensi lain, cari sponsor syarikat-syarikat besar yang boleh menyelesaikan masalah dia dan masalah kita bersama. Dapatkan sponsor. Kemudian rekod segala aktiviti itu rekod. Bila kita buat satu aktiviti, rekod daripada mesyuarat dia, daripada brainstorming dia, daripada perjumpaan, daripada meeting, semua rekod. Kemudian daripada hasil tu, apa idea yang kita nak buat. Kita ciptakan satu benda macam nak selesai masalah tu. Kemudian kita test dia. Kemudian bila kita test, kita dapatkan bagi orang lain pula test, supaya kita dapatkan testimoni memang alat ni bagus. Dia boleh selesaikan. Dia dapatkan testimoni. Ambil video dia, kemudian buatkan marketing, buat pemasaran, dapatkan pengiktirafan daripada orang sekitar, penduduk, pengiktirafan daripada majlis daerah ke, dan dapatkan sijil keselamatan kalau diperlukan sijil keselamatan, drone, barang-barang X-ray, barang-barang yang perlukan keselamatan, barang security, senjata, perlu dapatkan sijil keselamatan. Kalau perlu untuk dapatkan sijil itu perlukan hadikir khusus. Kalau ia memerlukan lesen, kemudian buat persembahan, ceritakan pada orang supaya benda tu boleh dipakai oleh ramai orang lain. Kalau kita buat ciptaan, inovasi, kita gunakan resource sendiri, itu tak berkesan. Itu tidak ada wow factor. So, sebagai contoh, di taman kita punya masalah kotor, masalah tidak bersih, masalah denggi, kita buat taman bunga cantik. Guna dengannya supaya kita galakkan kebersihan, segi kesihatan dia dapat sama. Guna dengannya adalah untuk kita dapatkan kerjasama. Kita rasa kebanggaan, kita buat pintu gerbang. Pintu gerbang tu pula kita tiru daripada pintu gerbang orang lain. Tetapi kita inovasikan dia. Kalau pintu gerbang untuk A, kita buat inovasi. Kita nak kuatkan di tempat kita sesuai bentuk A ni. Tapi kita kena sesuaikan, kita buat palang dia. Kita buat tiang daripada 2 per tiang 4. Supaya dia kuat. Sebab kelebaran orang lain lebar tu, kita lebar ni. Kita lebih lebar. Kita perlukan kekuatan yang lebih. Jadi kita kena fikir dan buat inovasi. Itu dipanggil inovasi. Pintu gerbang orang lain yang nampak cantik, kita inovasikan dia supaya dia sesuai dengan tempat kita, sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Contoh yang lain adalah drone. Kita ada masalah, kita ada ladang yang besar, kita nak baja beracun, nak angkat baja racun pakai manual, tak larat. Kita gunakan drone. Drone sekarang boleh diinovasikan lagi. Daripada satu inovasi, kita boleh satu ciptaan, kita boleh inovasikan ciptaan itu kepada yang lebih baik. Tengok masalah drone sekarang ni. Bateri dia cepat habis. Dia jatuh. Dia kena tiup angin. Suasana Malaysia ni kalau kena tiup angin, dia drone dia habis jatuh. Dia banyak halangan elektrik, dia banyak halangan pokok. Jadi kena cipta drone yang lebih sesuai dengan suasana dan bentuk kita. Kemudian contoh lain adalah big data. Data tu dari situ, big data tu kita boleh dapat banyak data yang lain. Kemudian ciptaan robotik. Mencipta robotik. Sekarang dah ada banyak robot. Tapi macam mana robot tu lebih boleh kita jadikan dia sebagai mate kita ke di rumah, boleh bantu di kedai, restoran dan sebagainya. Inovasi dalam pakaian canggih, pakaian tudung, jilbab yang cantik, yang kainnya tak payah digosok, contoh dia. Juga inovasi dalam bentuk ciptaan, nyanyian ataupun nasyid, lagu-lagu yang boleh menarik kesemangat orang.
boleh beri kesedaran, menciptakan pantun, gurindam, ataupun syair yang boleh beri semangat, menggalakkan anak-anak belajar, menjadikan mereka rajin bekerja kuat. Untuk detailnya kita ambil contoh dalam bidang pergigian. Ya, apakah contoh inovasi dalam bidang pergigian? Mari kita bincang bersama dan lihat sebagai contohnya. Anda boleh apply ilmu dalam bidang anda. Okey, dalam bidang pergigian, ini dia. Ya, dapat banyak inovasi yang boleh dilakukan dalam bidang pergigian ya, untuk meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan gigi. Ya. Ini apa tujuannya adalah untuk memberi manfaat kepada pesakit. Inovasi itu adalah memberi manfaat kepada pesakit, jangan buat inovasi yang menjahanamkan, yang merosakkan. Inovasi itu juga demi syaratnya mesti menjimatkan masa, menjimatkan tenaga dan menjimatkan wang ringgit. Dia ada wow factor, memang orang suka, orang akan nak gunakan dia. Ya. Dia dapat menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi sekarang. Contohnya, ya, masalah yang dihadapi dalam bagian apa? Nak berhubung dengan pesakit susah. Ya. Nak berhubung dengan doktor pakar pun payah. Doktor pakar biasa duduk di hospital besar, di mana-mana besar. Kalau kampung, daerah-daerah memang payah. Tak ada. Klinik pun tak ada. Okay. Macam mana nak buat gigi palsu? Pakai manual ke atau pakai sistem? Macam mana nak buat bridge? Macam mana nak buat implant? Okay. Kerja dalam dentist ni kerja rutin. Tengok benda yang sama saja hari-hari. Boring setiap hari. Macam mana nak jadikan kerja rutin tu menjadi lebih menarik? Kampung, duduk jauh, berjauhan, tiada infrastruktur, tiada jalan, tiada tempat, tiada klinik. Macam mana kita nak jadikan tempat itu juga mendapat rawatan, sebab dia rakyat Malaysia, dia walaupun duduk di jauh macam mana hutan ke orang asli dia layak untuk mendapat rawatan. Kita nak fahamkan pesakit, ya, nak ajar dia supaya dia faham menggunakan macam mana cara teknik dia. Masalah, ya, kita ajar tak faham-faham, kita masalah dia tak nampak benda tu, ya. Benda yang kita ajar tu benda abstrak. Kita nak ajar anak-anak di sekolah-sekolah, di tadika-tadika, supaya dia lebih faham apa aktiviti yang kita nak buat, masalah-masalah dia, ya, yang dihadapi buat masa kini, yang macam cara atasi dia. Jom kita tengok. Yang pertama kita boleh gunakan sebagai inovasi. Yang pertama adalah teleperubatan. Teleperubatan dalam bidang spesifik lagi bidang pergigian. Ya. Perkembangan teknologi perubatan membolehkan pesakit berhubung dengan pakar pergigian secara online. Atasi masalah dia tadi duduk ke kampung atau duduk di daerah, kita nak atasi dia. Kita buat telemedicine, teleperubatan pergigian. Ya. Ini memudahkan konsultasi gigi secara jarak jauh. Ya. Daripada pakar di bandar dengan klinik daerah atau desa, dia ada masalah dekat satu titik berdarah mengancut, titik sangkut gigi, buat pembedahan sampai malam tak selesai. So dapatkan konsultasi, dapatkan nasihat daripada pakar-pakar akan tengok gambar tu, pakar akan tengok masalah tu, dan dia akan bagi nasihat, buat macam ni, masalah ni sebenarnya simple, approach-nya daripada sini, bukan daripada sini. Di sini sampai bila pun tak boleh keluar. Okay. Pemantauan penyakit daripada jauh, kita boleh pantau kat rumah sakit, ya, dia kembali, dia keluar perawat, ya, kita boleh pantau lagi sama ada progres dia balik tu dah baik ke tidak, satu hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, baik tak penyakit kanser dia, baik ke tidak baik, kita boleh monitor kesihatan dia, kita boleh monitor daripada jauh. Kemudian kita boleh berikan nasihat dalam masa yang nyata dia. Bagi tunjuk je gambar tu, kita masa yang sama kita boleh bagi dia nasihat. Okey. Itu antara faedah teleperubatan. Dan dalam teleperubatan ni kita boleh buatkan inovasi tambah baik dia. Teleperubatan ni ada masalah-masalah dia. Masalah dalam teleperubatan ni apa? Masalah dalam ni, ya, dia line biasa selalu terputus. Disebabkan oleh cuaca yang tak bagus. Ya. Mungkin kampung tu cover internet dia terlampau lemah. Dia perlu, mungkin orang dah gunakan 5G sekarang, dia masih lagi 3G. Line tu yang terdapat. Ya. Kemudian mungkin dia tidak, masalah sekali tak boleh gunakan kemahiran ilmu teknologi itu, tak pandai. Ya. Orang kampung tak boleh guna. Yang di bandar pun nak ajar tak pandai. Dia kena ada konsultan pasal teleperubatan pula. Ada engineer IT. Ya. Gambar yang tunjuk tak cantik, jadi pakar nak tengok pun gambar tak cantik, pixel dia rendah, dia tangkap gambar pixel dia rendah. Jadi macam mana nak buat
Itu masalah dia. Mungkin dia boleh gunakan VR, visual reality. Dia boleh gunakan daripada pixel 2D, mungkin boleh voxel pakai 3D. Ya. Lagi tinggi dia punya pixel, lagi tinggi, lagi cantik gambarnya. Lagi tinggi dia punya voxel, iaitu 3D punya pixel. Ya. Boleh pakai voxel, lagi lampak gambar lagi cantik. Kita tengok gambar daripada 2D macam ni, ya. Macam ni. Ni nombor 1 ataupun 5. Kalau kita tengok dia pusing, dia ni 5. Ya. Sama juga bila kita tengok penyakit, dia patah ke tak patah, kita tengok dalam satu kira macam ni, dia nampak macam patah. Tapi bila kita tengok di ujung, kita patah. Okey. Kemudian, masalah komputer tak cukup, masalah projektor gambar tak jelas, dan mereka tu masalah-masalah yang boleh kita atasi bersama. Dan inovasi juga boleh buat dalam bentuk software. Sekarang ni banyak software yang ada. Itu Google Meet, webinar Zoom, digital marketing. Kita ada website, kita ada landing page, Canva, Fboom, banyak website, banyak software ini. Ada juga masalah yang kita boleh buat inovasi, yang kita boleh tambah baik. Selain daripada kita tahu gunakan dia, kita tambah baik ya, dengan cara kita sendiri, yang kita perlu buat inovasi untuk tambah baik. Lihat masalah itu dan selesai. Inovasi yang kedua dalam bidang pergigian iaitu pencetakan 3D ataupun 3D printer dalam pembuatan gigi buatan. Gigi buatan ni maksudnya gigi palsu yang harga dia murah, RM50 satu batang, atau buat bridge atau crown yang harga dia RM700 batang, ataupun membuat implan harganya RM6,000 hingga RM12,000 sebatang. Ya, pembuatan gigi. Dan pembuatan gigi palsu ini pula teknologi 3D boleh digunakan untuk menciptakan gigi buatan yang serasi dengan struktur gigi pesakit. Ia boleh membantu dalam pembuatan gigi palsu yang lebih selesa dan bersesuaian. Dulu punya teknologi adalah kita ambil impression acuan dalam mulut. Acuan ini pula boleh menyebabkan pesakit kalau tak kena air dia masuk dalam mulut, tercekik, termuntah. Tetapi menggunakan teknologi 3D printer, okay, 3D printer ni kita boleh just scan macam kamera aja. Scan, hantar ke lab dan lab boleh baca. Menggunakan AI, dia boleh baca. Menggunakan komputer, dia boleh baca. Dia boleh rotate, dia boleh pusing jadi 3D, dan dia boleh buat gigi palsu tu dengan printer saja. Senang, mudah. Dan dalam ciptaan ini juga kita boleh tambah baik menggunakan inovasi. Benda dah ada, kita boleh innovate lagi. Kita boleh tambah baik lagi. Bila kita gunakan dia, kita akan hadapi masalah ni. Macam mana kita nak tambah baik supaya kerja itu menjadi cekap, menyebabkan masa, menyebabkan wang ringgit. Kurang banyak kerja dulu. Kalau satu lab tu untuk bagi palsu pakai 10 orang, mungkin ni satu orang cukup tekan saja komputer, keluar. Dia keluar gigi palsu, dia keluar bridge, dia keluar implant, dia keluar perontik ke klien, dia keluar macam-macam spleen ke, boleh ya, untuk gigi yang patah, fracture, ataupun orthodontic surgery. Dia boleh reconstruct muka ni menggunakan 3D printer. Okey. Yang ketiga adalah inovasi robot pergigian yang kita cerita tadi berkaitan dengan masalah gigi ya, yang benda tu dibuat rutin hari-hari menyebabkan boring. Jadi benda yang boring yang buat hari-hari ini boleh digantikan dengan robot ya. Penggunaan robot dalam proses pergigian tertentu seperti pembersihan gigi. Itu rutin, kerja rutin. Guna robot dibersihkan gigi, dibuat scaling semua sekali, masalah periodontik akan selesai. Ataupun pemasangan bracket. Ortodontis akan pasang bracket manually sekarang ni. Tapi kalau kita gunakan robot, benda yang rutin, benda yang sama, ya, boleh dibuat oleh robot. Cuma robot tu tak boleh buat diagnostik, tak boleh buat selesaikan masalah, tak boleh buat analisa, tak tahu kenapa dibuat macam tu. Jadi yang tahu tu kena ada pakar dentis juga. Ya. Tapi yang buat kerja tu dibuat oleh robot. Mengikut arahan yang diberikan oleh pakar. Ya. Dan begitu juga dengan pembedahan gigian. Ya. Sekarang pembedahan gigian macam-macam, menggunakan laser, menggunakan pisau, menggunakan teknik butterfly lah, teknik scissor lah, ya.
Tapi sekarang menggunakan robot, kita just bagi arahan dia dibuatkan. Ya. Ini boleh meningkatkan ketepatan dan mengurangkan risiko kesalahan manusia. Manusia ada emosi, masa penat, manusia ada masa-masa dia sibuk, manusia ada masalah. Isteri dia ada masalah, isteri dia kena kanser, buat pembedahan, isteri dia, anak dia pergi sekolah. Jadi dia sibuk. Jadi dia boleh kesibukan tu, dia boleh diganti oleh robot. Yang keempat adalah pemantauan kesihatan gigi bergerak. Ya, kita tahu kawasan-kawasan yang remote area, maksudnya jauh, tidak boleh diakses oleh dental clinic. Ya. Peranti pintar ataupun aplikasi boleh digunakan untuk memantau kesihatan gigi dan gusi pesakit secara berterusan di rumah. Digunakan handphone, kita boleh pantau, boleh tengok. Ya. Pesakit boleh menerima maklumat real time mengenai amalan penjagaan gigi mereka dan menerima peringatan jika ada masalah. Kita boleh hantar, kita boleh tengok dekat komputer, kita boleh hantar mesej sampai terus ke pintu dan sampai terus ke dalam rumah dia, sampai terus ke tangan dia. Kita boleh tengok. Ya. Cepat. Ya. Terus ke dalam tangan dia. Tak payah kita panggil dia ramai-ramai pergi ke klinik untuk kita bagi ceramah. Sekarang pergi, ya. Terus sampai ke rumah dia. Terus sampai ke tangan mereka. Ya. Kita boleh pantau penyakit dia. Ya. Dekat dia duduk, sedangkan dia duduk kat rumah. Dia relax sambil makan, sambil minum. Kita boleh pantau kesembuhan penyakit dia. Ya. Kalau dia sakit, dia boleh beritahu. Okey. Yang kelima adalah penggunaan VR, virtual reality atau reality maya dalam perawatan pendidikan. Macam mana kita nak gunakan VR ataupun virtual reality ini boleh digunakan untuk mengalihkan perhatian pesakit dari rasa sakit dan kecemasan semasa rawatan pendidikan. Bila dia berawatan sakit, kan? Jadi kita nak alih perhatian. Hormon kita nak akan jadi hormon gembira bila kita tengok benda-benda yang kita suka. Jadi bila dia alih perhatian dia kepada benda yang suka, dia nampak macam dia touch benda tu. Virtual reality ni dia macam duduk dalam tu. Kalau duduk, dia tengok ikan paus duduk dalam laut tu, dia macam touch. Okay. Kalau dia tengok harimau dalam hutan, macam seolah-olah macam dia duduk dalam hutan dan dia boleh pegang harimau. Harimau macam nak makan dia. Real. Dia boleh pandang macam real. Sama juga dalam cara rawatan, dia seolah-olah dapat macam real. Nampak gigi tu gigi yang real. Walaupun dia nampak gambar saja. Sebenarnya nampak gambar saja. Tapi dia nampak real. Pembedahan tu nampak real. Macam dia kena bedah tu betul. Ya. Ini boleh membantu pesakit merasa lebih selesa semasa prosedur pengigian. Okay. Dia nampak kalau dalam tulang tu sebenarnya tak nampak, tapi dia boleh pakai mikroskop dan boleh nampak melalui VR. Real, berapa cabang akar, berapa saraf, berapa vena di situ. Dia boleh nampak dengan jelas seolah-olah dia berada di dalam tu. Ya. Sama juga dengan CBCT X-ray. Dia boleh ber-2D, dia boleh putar menjadi 3D, 4D sekarang. Daripada inovasi ciptaan yang sedia ada, kita boleh buat inovasi lagi, tingkatkan dia pixel dia, ataupun pixel adalah 2D, kalau voxel dia 3D, kita boleh tingkatkan dia punya voxel dia supaya gambar tu lebih jelas, diagnosis tu lebih tepat. Ya, kita lebih tahu apa masalah dia sebenarnya. Dan kita boleh ajar sakit, kita boleh tunjuk bukti dia, apa penyakit dalam badan dia dengan melihat bukti gambar yang nampak. Kita ambil terus daripada mulut dia, terus kita keluarkan dan kita rotatekan dia, kita boleh colorkan dia supaya dia boleh lebih senang faham apa masalah yang dihadapi sekarang pada mulut dia, dalam mulut dia. Okey, inovasi yang keenam kita boleh buat dalam teknologi implan gigi dengan lebih baik, iaitu teknologi ini berkembang dalam reka bentuk dan bahan implan gigi untuk meningkatkan keserapan, kekuatan dan keselesaan sakit yang memerlukan rawatan. Implan adalah rawatan yang mahal. Dia gigi yang tak ada ditanam gunakan bahan implan, ya, titanium. Dan ini pun juga boleh diinovasikan. Banyak syarikat implan daripada brand, apa lagi, macam daripada Korea, daripada China, daripada Jepun, semua buat inovasi implan supaya keselesaan pesakit, ya. Dan implan ni mahal.
jumlah rawatan dia 6,000 hingga 12,000 sebatang gigi. Dan kita boleh juga di Malaysia ni implant kita sendiri. Ya, menggunakan macam-macam alat-alat. Kita ada banyak alat, kita ada banyak kepakaran. Dan kita kena start membuat kita punya implant sendiri daripada kita membeli saja. Kalau kita buat sendiri, harganya akan lebih murah. Kita semua tenaga akan jadi rendah. Peluang pekerjaan kita boleh bagi pada rakyat-rakyat Malaysia. Okey, tenaga kita dapat rendah lagi. Kita boleh buat mini implant pula. Yang orang-orang Malaysia ni kecil-kecil, rahang-rahang kecil, kita buat mini implant daripada Mak Saleh punya rahang implant yang besar-besar, tak sesuai dengan rakyat Malaysia. Kita bermasalah tu, kesesuaian kita, macam mana kita nak buat fikir inovasi. Ya, kita ambil contoh dalam bidang implant pergigian saja ya. Contoh yang keenam tu, analisa data kesihatan gigi. Ya, kita buat pemprosesan data dan analisa data kesihatan gigi boleh membantu pakar pergigian nak mengenal pasti apa yang dia nak kenal pasti. Corak penyakit. Dia dapat data tu, dia dapatkan corak pesakit. Berapa ramai rakyat Malaysia yang ada kerosakan gigi. Berapa ramai rakyat Malaysia yang ada gigi yang tak ada. Berapa ramai rakyat Malaysia yang perlukan gigi palsu. Berapa kos dia. Dia boleh bajet dalam perancangan Malaysia ke-10 ke-12 sekarang ni. Dia boleh bajet masuk dalam bajet negara. Jadi dia tahu berapa kos masalah pergigian untuk rakyat Malaysia ni ya. Daripada data yang dianalisa. Berapa ramai ada penyakit perio, penyakit gusi. Okay. Berapa ramai yang napas dia berbau, berapa ramai yang tidak confident kerana gigi dia berterabur, gigi dia conggang, gigi dia senyuman, dia tidak manis menawan. Berapa ramai yang tak boleh bercakap di arena antarabangsa. Ya, sebab dia punya profil muka tak cantik. Ya, dia tak confident. Ya, takkanlah cikgu nak bercakap dengan anak murid gigi tak ada. Takkanlah pramugari nak bersenyum dengan orang dengan gigi yang hitam-hitam. So malu kan. So nak pergi ke arena antarabangsa malu. Rakyat Malaysia pramugari yang sepatutnya paling lawa macam tu. Paling lawa pergi hitam. Jadi maknanya yang orang akan ambil kesimpulan bahawa rakyat Malaysia semuanya tak lawa. Sebab yang paling lawa pun gigi hitam. Senyuman tak lawa. Yang paling sihat pun hantar ke mission antarabangsa PBB, mati ke sana, sakit ke sana. Paling sihat, askar yang paling sihat, askar yang paling fit. Maknanya kesimpulannya adalah rakyat Malaysia semua tak sihat. Dia boleh buat kesimpulan macam tu. Ya. Sebab kita hantar orang yang paling baik. Yang paling baik pun sakit. Macam tu ya. Itu penting analisa data ni ya. Memantau prestasi rawatan. Daripada itu kita boleh pantau prestasi rawatan dan memberikan rawatan yang lebih efektif kepada pesakit. Ya, pesakit tu kita boleh bagi dia rawatan lebih efektif. Dia ni gemuk. Macam mana kita atasi? Dia makan banyak. Dia terlampau terhakit. Dia ada banyak masalah stres. Sampai tidur pun gigi. Ya, kita nampak dia minta tanda sikap. Ya. Jadi kita hantar orang yang paling baik pun. Dia dalam keadaan gemuk. BMI dia tak tinggi. Dia gigi dia berterabur, gigi dia terhakis. Yang lain, rakyat Malaysia macam mana? Lagilah teruk kan? Yang terbaik teruk. Ya. Jadi penting untuk imej negara. Ya. Perlu buat data tu ada, kita analisa. Saya berbajet imej negara dan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat melalui berapa teruknya penyakit di dalam masyarakat pada masa itu daripada data yang kita dapat. Yang ke-8, kita boleh buat pendidikan kesihatan gigi dalam bentuk permainan. Macam mana kita nak inovasi supaya kanak-kanak ni dia seronok nak belajar benda tu. Dia seolah-olah macam main seronok tapi dia belajar. Itu dia. Itu macam mana sekolah nak buat. Itu kena inovasi. Cipta benda satu benda yang boleh dia seronok dan dia belajar. Pembangunan aplikasi permainan interaktif. Yang dia bercakap. Respon balik ya, yang mengajar kanak-kanak tentang penjagaan gigi yang betul boleh membantu meningkatkan kesedaran kesihatan pergigian dari peringkat awal lagi ya. Ini kita bagi contoh dalam bidang pergigian saja. Dia boleh apply dalam bidang-bidang yang lain ya, apply APK. Kita gunakan VR yang kita dah bincang tadi, visual reality, dia boleh rasa dan boleh pegang. Kalau sakit dia boleh tahu kesakitan tu, dia boleh
nampak gigi yang rosak tu secara reality. Macam Allah macam dia sendiri rasa. Kita masuk ke dalam kurikulum sekolah, dalam hospital, dalam agensi kerajaan dan NGO bagi penerangan masuk ke semua peringkat. Ya, daripada bandar, daerah, kampung, orang asli masuk ke sekolah universiti sampai sekolah tadika. Ya. Buat digital marketing yang terus masuk ke dalam rumah-rumah mereka yang boleh bermain, main. Ya. Buat sukan rakyat melalui komputer pun boleh. Di mana family ini lawan family ini menggunakan komputer. Tapi ada impact pelajaran pendidikan di situ. Okay. Seolah-olah macam dia tengok kalau Aquaman tu terbang ya, jadi hero, superhero yang kakak suka, tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Sebab dia jatuh ke bawah, dia sakit gigi. Dia tak boleh fokus. Contoh macam tu ya. Ya, seorang jadi Ultraman, seorang yang jadi bakteria yang sakit gigi, yang menyebabkan Ultraman sakit gigi, attack. Contoh dia macam tu ya. Inovasikan kurikulum yang tu ya. Kepada cikgu-cikgu yang pandai dalam membuatkan kurikulum ya. Kita jadikan kualiti senyuman mereka bangga bila dia senyum bangga seolah macam dia bangga membeli kereta Mercedes, dikaitkan dengan kereta BMW, kereta Porsche. Senyumannya adalah senyuman Porsche yang harga juta. Senyuman dia boleh menggegarkan jantung orang. Senyuman dia boleh menarik macam magnet. Senyuman yang manis menawan ya. Itu dia kualiti dia. Kaitkan dia dengan yang berkualiti yang tinggi, sumber ilham, sumber kualiti yang tinggi ya. Senyum yang membanggakan, seolah sebagaimana dia bangga dengan memiliki kereta yang mahal, rumah yang mahal. Yang ke-9, penggunaan kejelitan ataupun artificial intelligence dalam diagnostik. Ya, kita boleh gunakan AI. Artificial intelligence ini boleh digunakan untuk menganalisa imej radiografi gigi dan mengenal pasti masalah seperti karies, kehilangan tulang gusi atau penyakit gusi yang dengan lebih cepat dan tepat. Ya, kita gunakan CBCT, X-ray. Kita gunakan CBCT untuk kita dapatkan diagnostik yang lebih tepat. Ya. Kita ambil gambar saja, AI akan analisa, akan pusing, akan karotik, dia akan dapatkan analisa dan dia akan tahu gigi itu sebenarnya, kalau kita tengok macam ni, macam satu. Tapi bila dia pusing, dia jadi dua. Sebenarnya dua. Ya. Itulah bijaknya AI. Dan dia ada macam ni, macam satu panjang kan. Macam ni, ada satu panjang dan pendek. So, root akar gigi itu boleh tengok macam tu juga. Ya. Yang kita nak cuci, kalau kita cuci dia. Yang ni pendek sikit, yang ni panjang. Itu adalah teknologi AI dalam teknologi pergigian. Kemudian yang ke-10, kita boleh buat pendidikan kesihatan gigi dalam talian. Ya. Peluang pembelajaran dalam talian boleh diberikan kepada pesakit untuk memahami dengan lebih baik cara menjaga kesihatan gigi mereka dan cara-cara untuk mencegah masalah gigi. Jadi, pendidikan kesihatan secara online. Dia duduk kat rumah santai sambil makan, sambil berbual dengan pesakit, dia dapat ilmu tu. Ilmu-ilmu yang complicated sekarang boleh jadi mudah. Ya, ilmu yang orang belajar 5 tahun, 10 tahun, dia boleh dapat dalam masa beberapa hari dan beberapa minggu saja. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan inovasi ini, boleh diutarakan supaya kita boleh bincang, supaya kita dapat idea, supaya kita boleh brainstorm. Benda ni adalah benda yang perlukan kerjasama, ciptaan. Jadi kalau tak boleh kita bersorong, kita buat beramai-ramai. Kita tak ada cukup kemampuan, tak cukup alatan, tak cukup sumber, tak cukup duit. Kita boleh beramai-ramai. Sebab apabila kita bersatu, benda yang sukar pun boleh kita laksanakan. Kita bergerak menuju ke arah negara maju. Negara maju adalah negara yang mencipta. Negara yang buat inovasi. Kita bukan guna saja alat orang lain, tetapi kita pandai untuk tambah baik alat itu. Boleh pandai untuk itu. Boleh pandai untuk buat dia punya maintenance. Dia punya alat-alat spare part dia. Kita sendiri ada. Kita punya teknologi itu. Okay. Jadi kita boleh bincang dan bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan inovasi ini. Banyak perkara yang kita boleh cover. Untuk kali ini, wahai anakku, kita cover benda yang sikit. Dan anda boleh fikir
boleh buat inovasi, boleh bincang dengan kawan-kawan, cari 5 masalah di tempat anda dan cari satu 5 penyelesaiannya dan selesaikan satu-satu. Dalam satu masa tahun ini selesaikan satu. Tahun depan buat inovasi lain, selesaikan satu. Rekodkan, catatkan satu-satu apa aktiviti yang anda buat sehinggalah anda berjaya menghasilkan satu ciptaan yang anda banggakan untuk diwarisi oleh generasi akan datang. Itulah legasi yang ditinggalkan. Buat satu benda yang boleh menjadi kebanggaan anda yang tinggalkan generasi yang akan datang. Okey, sebagai penutup, inovasi dalam bidang pendidikan dapat membawa manfaat besar kepada pesakit dan memajukan penjagaan kesihatan gigi secara keseluruhannya. Pembaharuan teknologi dan penemuan baru adalah kunci dalam membantu menjadikan bidang ini lebih baik dalam masa akan datang. Jadi kita keep improving. Baiki. Hari ini mesti lebih baik dari semalam dan esok mesti lebih baik daripada hari ini. Pada masa akan datang kita akan bincangkan berkaitan dengan inovasi dalam kesihatan awam, public health, berkaitan dengan health economy, berkaitan dengan disaster management, health aid disaster relief ni, HADR, di mana tempat-tempat yang Malaysia ni banyak berlaku landslide, banjir. Macam mana kita nak buat inovasi supaya kita boleh sampai ke tempat tu selamatkan orang dengan lebih cepat, masa terlibat kewangan sumber yang terlibat. Banyak yang kena faham dengan harimau, kena faham dengan buaya. Macam mana kita cegah dia, kita boleh hantar drone ke, contoh dia macam drone tu boleh kita bunyikan dia daripada bunyi harimau pada bunyi singa. Kalau harimau nak terkam manusia, kita bunyikan dia singa. Mungkin kita hantar drone boleh tembak ke atas saja. Jadi dalam keadaan emergency ada inovasi yang kita ciptakan untuk menyelamatkan seseorang. Sama juga drone yang boleh menyelam ke air untuk menakutkan buaya. Okey. Dan kita boleh buat, kita akan bincang mengenai health policy, health planning dan health research secara inovasi. Inovasi dalam bidang ortodontik dan inovasi keseluruhan bagi memajukan negara dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang ketenteraan, dalam bidang kepakaran. Jika rakyat Malaysia semua membuat inovasi, maka negara kita akan lebih maju dengan lebih cepat dan peluang-peluang pekerjaan akan terbuka luas. Semoga ia mendapat